Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada hari ini. Nama Uncle Sufian Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. So, pada kali ini Uncle akan share beberapa tips, terutamanya tips mengenai isu perundangan syariah. Dan pada kali ini Uncle ingin menyampaikan beberapa tips untuk macam mana move on kepada bekas isteri ataupun ibu-ibu yang baru sahaja bercerai. Okey, kebanyakan ramai yang menghadapi situasi yang sukar ataupun susah dalam meneruskan kehidupan apabila telah berlaku perceraian. So, sebelum Uncle share tu tips-tips macam mana mau move on, so Uncle di sini mau maklum perceraian ni bukanlah satu jalan terakhir untuk sebuah rumah tangga, tetapi apabila pihak-pihak atau suami isteri itu memilih untuk membuat keputusan perceraian, perceraian ni mempunyai banyak jenis. Okey. So maksudnya di sini apabila pihak-pihak memilih ataupun seorang wanita tu membuat keputusan untuk bercerai, pastikan kamu mengetahui jenis cerai apa yang sepatutnya kamu pohon atau buat tuntutan di mahkamah supaya benda ini boleh diproses dengan lebih cepat. Sebab kebanyakan yang berlaku di mahkamah syariah ni adalah mereka silap memilih jenis cerai, menjadikan cerai itu tidak berjalan ataupun tidak dapat diteruskan. Okey, untuk tips perceraian tu kita ada 7 jenis perceraian, di mana perceraian tu terdiri daripada perceraian persetujuan. Okey, means dua-dua pihak suami isteri tu bersetuju bercerai. Jenis cerai ini merupakan satu cerai fast track, paling laju lah di mahkamah. Kalau bernasib baik kita buat permohonan pada minggu ini, mungkin minggu ini juga dibenarkan untuk lafaz cerai, bergantung kepada jadual mahkamah. Kalau dia cakap minggu depan, so maksudnya minggu depan boleh lafaz cerai. So itu merupakan satu jenis cerai yang ada di mahkamah dan very fast track. Manakala perceraian yang kedua pula adalah jenis cerai hakam. Maksud cerai hakam ni adalah sejenis cerai di mana cerai ini memerlukan tempoh masa yang agak lama disebabkan tiada persetujuan daripada pihak suami di dalam permohonan cerai. Mungkin pada awal tu dorang ni ada persetujuan, tapi di saat-saat akhir perceraian tu tidak dapat persetujuan. Maka benda ini akan diteruskan ke peringkat hakam. Dan benda ini biasanya akan memakan masa dalam 6 bulan lah. Tapi at the end tetap juga bercerai. Dan ada pun lagi jenis cerai yang lain, ini lebih famous ni atau lebih dikenali dengan cerai fasah. Ada beberapa klausa ataupun alasan di dalam undang-undang yang membolehkan si isteri memohon cerai fasah di mahkamah. Di dalam cerai fasah ni, kita tidak memerlukan kehadiran suami pun, maksudnya perceraian still boleh diteruskan. Suami setuju atau tidak setuju, hadir atau tidak hadir, perceraian fasah dapat diteruskan di mahkamah atas keputusan ataupun arahan hakim bicara. Okey, sebab banyak orang tanya Uncle ni, dia cakap, Uncle macam mana mau bercerai? Suami ni tidak bagi kerjasama, dia tidak mau melepaskan saya sedangkan dia ni menzalimi saya. So tidak payah risau sebab kita masih ada jenis cerai fasah. Okey, maka kamu boleh pilih jenis perceraian ni seandainya seorang suami itu memang tidak mahu kasih kerjasama. Ada beberapa alasan yang membolehkan seorang isteri itu memohon fasah. Untuk jenis cerai fasah ni tidak semestinya dipohon oleh si isteri. Suami juga boleh memfasahkan si isteri. Okey, ini satu info yang banyak orang tidak tahu. Manakala
jenis cerai yang seterusnya, nombor 4 adalah cerai taklik. Cerai taklik ni di mana ada 3 sebab kenapa berlakunya taklik. Okey, semasa bernikah tu si suami tu ada bertaklik, ikrar taklik dia tu, bahwasanya bila dia meninggalkan si isteri 3 bulan atau 4 bulan berturut-turut, maka apabila si isteri mengadu kepada qadi ataupun hakim, maka dia boleh memohon cerai taklik. Dan bila tidak bagi nafkah batin secara 4 bulan berturut-turut, ataupun wakilnya ataupun dia melakukan daral syar'i kepada isteri dia, maka ada 3 klausa tadi ini membolehkan si isteri ini memohon jenis perceraian taklik di mahkamah. Yang ini pun tanpa kehadiran suami pun si isteri boleh memohon cerai taklik. Okey. Dan apa lagi cerai yang seterusnya? Nombor 5 adalah cerai huluk, atau lebih dikenali dengan cerai tebus talak. Di mana waktu tebus talak ni, si isteri berbincang dengan si suami, dia minta cerai dengan amount tertentu. Mungkin dia offer duit 5,000 kah, 10,000 kah, mungkin dia offer 1 buah rumah kah, supaya menceraikan dia. So ini dinamakan cerai huluk, di mana cerai huluk ni apabila kita memohon, pastikan si isteri tu membawa wang tunai di hadapan hakim semasa si suami melafazkan cerai. Sebab pembayaran huluk tu perlu dijelaskan semasa ingin melafaz talak. Dan banyak orang tanya, adakah cerai jenis huluk ni eddahnya 1 bulan? Ya, betul. Sebab apa eddahnya 1 bulan? Sebab dia merupakan talak bain sugro. Maksud dia cuma memerlukan 1 bulan eddah untuk pastikan dia ni tidak mengandung. Maksudnya dia tidak boleh rujuk. Bila talak bain sugro ni, kalau mau rujuk, dia tidak tempoh eddah rujuk, maksudnya dia perlu nikah semula. Dia tidak boleh rujuk, tapi boleh nikah semula seandainya ingin bersama semula. Itu nombor 5. Nombor 6. Apakah jenis cerai nombor 6? Nombor 6 kita ada jenis cerai, orang panggil cerai li'an. Okey. Cerai li'an ni lebih kepada tuduhan si suami terhadap si isteri ini berzina ataupun melakukan mengandung anak yang bukan anaknya. Inilah yang dipanggil cerai secara li'an. Maksudnya cerai li'an ni dia menuduh si isteri itu berlaku curang dan melakukan hubungan kelamin dengan orang lain. Dengan cara ini merupakan satu jenis cerai yang paling berat, di mana dia kategori bain kubro, tidak boleh rujuk ataupun bernikah semula seumur hidup dia. Itulah the end terhadap perhubungan tu. Jadi inilah yang paling berat sekali di dalam perceraian, di mana dia digelar bain kubro, atas daripada cerai talak 3. Okey, so semua jenis-jenis cerai ini merupakan cara perceraian di mahkamah syariah, di mana kamu perlu memilih dengan baik mengikut alasan dan fakta kes kenapa kamu ingin bercerai. Jadi Uncle nasihatkan, jangan silap memilih jenis cerai di mahkamah. Bagi mereka yang masih belum faham dengan Uncle punya explanation, jangan risau. Uncle akan bagi e-book 7 jenis perceraian secara percuma kepada semua follower Uncle. Just PM saja Uncle pada bila-bila masa. Okey, so kita akan teruskan dengan tips macam manakah mau move on seorang wanita ataupun bekas isteri itu setelah menghadapi liku-liku hari perceraian. Maksudnya sudah bercerai, apa macam mau move on? Apakah tips yang perlu dibuat oleh seorang wanita tersebut, benar wanita ni telah pun bercerai, supaya dia boleh, orang cakap, menjalankan kehidupan tu dengan lebih pantas, tanpa
sedih yang berpanjangan. So siapa yang mau kan perpisahan, tiada kan. So orang semua kahwin sebab dorang harap dorang akan terus sampai ke jannah. So akhirnya, tapi ada orang yang akhirnya berakhir dengan perceraian. Macam orang cakap lah, panas tidak sampai ke petang, hujan pula di tengah hari. Tapi buat wanita-wanita yang seperti ini tidak perlu bersedih sebab tidak perlu bersedih pasal perceraian tu, sebab ada banyak perkara yang boleh dibuat oleh isteri itu supaya orang bangkit daripada daripada kesedihan tu. Okey, pertama bagi wanita terutamanya yang tidak pandai memandu, belajarlah memandu. Itulah first yang pertama bagi seorang wanita yang telah bercerai. The first step adalah kamu kena pandai driving. Ya. Kenapa perlu pandai driving? Belajarlah driving. Sebab belum pandai. Driving ni lah yang memudahkan ibu tunggal ini untuk bergerak ke mana-mana, untuk bekerja senang, untuk pergi hospital, pergi pasar, pergi kerja, semua akan lebih mudah dengan pandai memandu. Okay? The first step, seorang ibu tunggal tu perlulah belajar memandu, dapatkan lesen memandu supaya kamu boleh bergerak sendiri ke mana yang ingin kamu tuju. Ini adalah langkah yang pertama. So langkah yang seterusnya? Pertama dulu. Langkah yang pertama? Sebab bila kebanyakan kalau suri rumah, like especially dorang semua harap laki, kan? Beli sayur, pergi pasar semua harap laki. So ini adalah ini ada research orang sudah buat kepada orang yang wanita yang sudah bercerai, yang sudah move on. Dia cakap the first thing yang dia buat ialah dia dapatkan lesen kereta. Macam banyaklah masalah, tiada duit lah, tiada apa semua, tapi itulah hakikat yang perlu kamu perlu lalui. Kamu dapatkan lesen memandu dan kereta. Maksudnya ini merupakan langkah yang pertama untuk kamu move on, supaya kamu senang untuk berurusan, untuk berurus anak, pergi sekolah. Yes, mungkin kamu mau buat COD makanan kah? Bagi mereka yang mungkin belum bekerja, senanglah untuk berniaga, mau cari bahan untuk bisnes. Jadi berniaga cepatlah kamu move on. So yang kedua ialah kalau betul-betul mau move on, tak mau ingat sudah bekas-bekas laki ni, dalam sinilah cakap dia simpan semua gambar bekas laki tu. Tak payahlah asyik balik mau tengok gambar dia aja kan, tak pandai move on lagi. Ya, so maksudnya apa-apa kenangan lama antara kamu dan bekas suami itu kamu simpan di dalam kotak. Jangan buang, sebab apa? Dia ni masih lagi bapa kepada anak-anak kamu. Maksudnya apa-apa kenangan yang di dalam rumah tu, dalam frame kah, di manakah, simpan semua gambar tu supaya kamu ni tidak terimbau kembali kenangan bersama bekas suami. Tapi anak-anak tak boleh lah. Tapi kamu tak bolehlah buang benda tu, sebab apa? Dia masih lagi bapa kepada anak-anak kamu. Maksudnya macam mana pun kamu simpan gambar dia tu, tapi kamu masih bertanggungjawab untuk tidak memisahkan anak dengan bapa kandung dia. Tak cakap buruk lah pasal bapa. Yes, jangan cakap buruk pasal pasangan masing-masing. Seandainya pasangan kamu tu memburukkan kamu, kita tidak payah balas. Kita mesti cakap yang baik-baik. Cakap saya perceraian ni mungkin disebabkan tiada jodoh, takdir sudah. Mungkin inilah penghujung terhadap perhubungan. Mungkin Allah mau bagi yang lebih baik daripada yang sebelum ini. Jadi kita try to talk positive with children. Tak payah cakap buruk. Lepas tu kita tutup kenangan lama kita tu. Memang betul pahit. Kalau mengikut kajian orang yang pernah lalui ini, ada setentu dia terpaksa menangis sehingga kan mau dekat setahun untuk kasih lupa dia punya memori bersama dia punya suami itu. Tapi dia itu adalah orang cakap proses healing dia. Healing dia. Tapi kalau memang laki yang jahat,
Kenapa pula mau nangis lagi? Mungkin dia banyak kategori lah orang bercerai ni. Mungkin ada yang mungkin tidak jahat tapi terpaksa juga bercerai sebab isteri ni dah sanggup sudah bersama kah. So kalau yang jahat tu angka rasa tiada lah yang mau ingat-ingat kan, siapa yang mau ingat kepada suami yang jahat kaki pukul ke apa. So ini step yang kedua. Simpan gambar kenangan bersama bekas suami. Simpan dalam satu kotak and then seal. Jangan buang sebab ini adalah khas untuk anak-anak kamu saja. So bercuti selalunya dapat segarkan minda. Jadi untuk move on ni pergilah melancong bersama sahabat-sahabat. Ya, so this time lah kamu ada peluang untuk kamu melancong. Mungkin selama ni kamu ada hajat mau melancong sama laki, tapi laki ini yang jenis mungkin tidak suka melancong kah, asyik tiada budget untuk melancong kah, asyik sibuk saja kah. So masa inilah kamu orang cakap menghayati atau appreciate kamu punya kehidupan dengan melancong bersama sahabat-sahabat kamu yang mungkin senasib, kan? Senasib lah. Kalau jalan dengan sahabat yang ada family tu tidak sesuai lah, nanti kamu pun nanti lagi jealous. So kamu bolehlah pergi dengan kawan-kawan yang senasib, ataupun mungkin dengan family yang masih tidak berkeluarga, kan? Kamu pergilah melancong untuk release kamu punya minda, tension, mungkin kamu punya stres disebabkan oleh sebelum-sebelum ni, kan? So kamu bolehlah melancong. So tak payah mengingat-ingat lagi yang tak payah ingat sebab ini proses untuk kamu menikmati kehidupan kamu. Mungkin semasa dalam perkahwinan tu kamu tidak ada peluang untuk menikmati kehidupan dengan melancong sebab terlampau sibuk dengan jaga anak saja. So masa inilah kamu melancong, okey? So menangis tu ialah satu terapi. Tak salah kita menangis sebab menangis tu boleh mengurangkan mengurangkan kesedihan berat di hati tu. Tapi ingat, jangan jadi Kasim Selamat, okey? Apa tu Kasim Selamat? Cerita Kasim Selamat ni dia menangis tanpa lama sampai sanggup cucuk mata dia pakai garpu. Maksudnya janganlah menangis ni yang overdose. Orang cakap terlalu menangis. Sebab menangis ni bagus tapi tidak boleh keterlaluan. Maksudnya sedih tu biarlah berpada-pada. Sebab menangis ni mengikut kajian merupakan satu proses di mana dia meredakan kesedihan itu. Baik lelaki, baik perempuan kata? Ya, sama saja. Kalau kita tengok cerita Kasim Selamat ni, lelaki ni. Lelaki yang menangis sampai buta ni. Kan? Dia menangis sampai buta, lepas tu bagus mata dia cucuk lagi pakai garpu. Sebab dah sanggup tengok dia punya bekas bini ni kahwin dengan orang lain. Bayangkan menangis sampai buta. Ini over sudah dia menangis. Sedih dia tu sampai dia jadi buta. Okey? Bagus juga masa ni kita belajar, bukan kita, isteri-isteri tu, bekas isteri tu boleh belajar hidup berdikari, tak payah mengharap orang sangat. Yes. Contohnya macam mana? Macam dari segi urus anak, keperluan hidup lah, keperluan hidup, beli barang, mungkin bayar rumah. Itu kalau yang bekerja. Yes. Kalau yang tak bekerja tu mungkin boleh kena cari bisnes COD sendiri, income, mungkin pergi pasar sendiri untuk beli bahan untuk berniaga, untuk pergi baking shop, baking class. So jangan buat alasan untuk kita ni tiada duit, tiada apa. Mulakan kehidupan dengan satu perniagaan yang dari rumah. Sebab mustahil seorang isteri tu tidak pandai memasak. Semua isteri pandai memasak. Pasal itulah laki dorang beli makan dan anak-anak dorang boleh membesar. Jadi kalau mau kasih sedap, masuklah kelas memasak. Kalau macam kamu rasa kelas memasak itu satu pembaziran, kamu boleh belajar di YouTube, whatever, boleh cuba, lepas tu jual. Sebab sekarang ni sudah menjadi trend COD, di mana-mana sekarang ni orang memerlukan makanan. Lebih-lebih lagi orang yang membuat perkhidmatan
penyediaan makanan terus sehingga ke pintu rumah. Orang lebih suka sekarang ni main order Food Panda lah, Grab Food lah. Sebab apa? Dorang ni tiada masa untuk bergerak pergi makan di restoran because of terlampau jam, tiada parking. So masa inilah kamu penuhi keperluan rakyat ni dengan membuat satu perniagaan dari rumah. Kalau yang pandai masak lauk, masaklah lauk. Pandai buat kek, pandai buat kuih. Tak semestinya sedap, bukan juga semua makanan yang kena jual tu sedap. Dia bergantung pada selera. Kadang-kadang orang cakap sedap, ada yang tidak cakap sedap. So janganlah dimotivated. Tak payah dengar itu benda tu. Cuba sahaja untuk berniaga. Sebab Uncle percaya semua ibu-ibu ni dia pandai memasak. Mesti ada specialty dia. Ya, mesti ada yang kamu hebat. Jadi carilah kehebatan kamu tu untuk berniaga. Mulakan dengan perniagaan kecil-kecilan, mungkin di Facebook ni kah, ataupun di Insta kah. Tunjuk masakan kamu, siapa yang mau, saya boleh tolong hantar. Contoh kamu dapat jual RM50. It's not bad. RM50 kalau kamu dapat satu hari, kalau kita darab dengan sebulan, maksudnya kamu sudah boleh menjana 1,500. Boleh sudah bayar bil, boleh sudah bayar kereta, boleh sudah buat belanja sekolah anak-anak. So, mulakanlah kehidupan baru kamu dengan berdikari. Bagi mereka yang suka cari kerja, bolehlah buat permohonan kerja di mana-mana, okey? Banyak kerja. Yang penting tidak memilih je. Macam saya tengok kan di marketplace di Facebook tu kan, macam-macam orang jual. Jaruk mangga lah. Macam saya sendiri pun suka minta COD jaruk mangga. Ada yang jual goreng pisang cheese lah. Kalau panas-panas lagi. Kalau order baru dia goreng, baru dia hantar. Macam tu. So ada lagi Uncle nampak baru-baru ni punya COD lagi special. Dia menyediakan bekalan ikan siap dia siang. Maksudnya dia kasih buang perut, sisik dia buang. So dia hantar ke rumah. Bayangkan, perkhidmatan begini pun wujud. Maksudnya masih ada keperluan orang di luar sana memerlukan ikan yang ready made, yang tinggal masak. So ambillah peluang pada zaman sekarang ni untuk kamu membuat satu perniagaan bagi menampung hidup sebagai ibu tunggal. Ada lagi cara, kalau kamu tiada transportation untuk hantar, kamu boleh pakai runner. Ya, runner daripada mana-mana banyak runner. Banyak runner kamu boleh cari dalam Facebook, Instagram, runner ni dia kena tolong bayar hantar, lah. Tapi yang bayar tu customer juga. Yes. Dapatkanlah perkhidmatan ni. Banyak cara sekarang ni. Jangan buat alasan kamu tidak dapat berdikari. Sebab runner ni boleh cari around kawasan kamu tu je. Ya, kalau betul. Tinggal di Sepanggar contohnya, carilah runner di kawasan Sepanggar. Kalau area Tanjung Aru, carilah area Tanjung Aru. Kalau Sendakan, carilah area Sendakan. So ada banyak cara untuk kamu menjana pendapatan, okey? Jadi masa ni juga kamu boleh lebihkan masa dengan keluarga lah. Macam dulu tiada masa dengan anak, mungkin sebab sibuk urus laki, sibuk turun naik mahkamah kah, urus kamu punya perceraian kah? Ya, mungkin selama ni mungkin kamu tiada masa dengan ibu bapa kamu sebab terlampau jaga anak. So time ibu tunggal ni lah kamu boleh banyak meluangkan masa bersama ahli keluarga kamu. Boleh beramah mesra kan. Dulu anak mau kenal pakcik dia pun susah, sepupu dia pun susah. So masa ni lah kamu boleh bawa anak-anak tu untuk kenal dia punya sepupu-sepupu, untuk kenal makcik-makcik dia, balik kampung. Boleh stay lama-lama. Boleh stay. Mungkin kalau dulu kalau masih ada laki tu mungkin dia tidak berapa suka, so kena stay 2 hari je contohnya. Kalau nanti ni boleh lah kali stay lama 2 sikit. minggu ke. Ya, cuti sekolah boleh stay lama-lama kan. Sambil mengimbau kembali kenangan waktu kecil. Boleh cerita sama anak, mama dulu waktu kecil di sinilah mandi, di sinilah terjun contoh kan. Waktu dulu jual nasi lemak ke apa. So masa inilah kita menikmati percutian di kampung bersama anak
untuk jumpa kita punya keluarga. So, benda-benda beginilah merupakan dia satu hikmah di sebalik kejadian perceraian tu. Tiada orang mau bercerai, tapi kalau sudah jadi, apa boleh buat kan? So, macam bagi wanita yang bekerja ialah mungkin kan, kalau dia mau kasih up lagi dia punya level tu, mungkin dia boleh sambung belajar. Yes, Macam betul. kalau dulu dia tiada chance pun mau sambung Mau belajar. buat master ke, mau buat PhD ke, now kamu sudah ada peluang. Jadi inilah masa dia. Inilah masa kamu untuk fokus terhadap education ataupun career kamu untuk upgrade lagi ke level yang lebih tinggi. Kan? Ya. Kalau tidak dulu macam dulu sibuk sibuk jaga anak, jaga laki contohnya. Bila mau belajar laki pula tidak kasih, dia cakap macamlah ndak mampu lah kita, ndak ada masalah ya, nanti anak siapa mau jaga. So, masa macam ginilah apabila sudah jadi ibu tunggal, kamu manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengupgradekan diri dengan belajar. Okay? So dalam semua yang tadi kita bincang tu paling utama kita back to the basic lah, kembali kepada Allah lah kan. Mungkin masa tu bolehlah pergi umrah kah kan. Kalau dulu susah lah mau pergi umrah, tak cukup duit lah, apalah laki tak kasih lah. Kan, so kalau mungkin lepas tu masa ni bolehlah pergi umrah kah contohnya. Lepas tu lebihkan ke masjid kah. Ya, mungkin masa ni lah kita belajar balik mengaji kah. Mungkin Quran. Kalau yang sudah pandai mengaji tu mungkin kita upgrade dengan belajar teranum kah kan. Kamu isi kamu punya masa tu dengan jadual-jadual yang ada unsur kerohanian. Contohnya macam belajar balik fardu ain kah, fardu kifayah, dengan ustaz-ustaz atau ustazah yang buat di masjid maupun di surau. Masa inilah kita ambil peluang untuk mendekati diri dan belajar mengenai Islam tu sendiri. Mungkin kau boleh cerita sikit lah kan, sebab bila orang sudah bercerai ni, actually dia ada hak-hak dia. Betul. Dia ada hak-hak selepas bercerai. Mungkin kau boleh bagi advice what is the best tindakan yang dia boleh buat untuk dia dapatkan cash, untuk dia mulakan hidup baru ataupun move on dari segi undang-undang. Dari segi undang-undang, ini penting, ini best, okay? So kita ada banyak hak bagi seorang ibu tunggal untuk tuntut terhadap bekas suami dia. So maksudnya di sini jangan risau, kita relax dulu dengan perceraian tu. Lepas tu kita boleh membuat tuntutan terhadap bekas suami. Apakah tuntutan tersebut? Okey, ada berapa tuntutan? Actually, Uncle pernah listkan dalam e-book Uncle ada 9 tuntutan. Ada 9, okey, bukan sikit. Tapi indahlah kadang-kadang semua kamu boleh tuntut disebabkan mungkin tempoh yang sudah lama. Contohnya kamu ni sudah setahun baru mau tuntut. So tidak bolehlah kamu mau tuntut tempat tinggal dalam tempoh edah. Tapi banyak lagi. Yang first kamu boleh tuntut adalah nafkah edah. Di mana apabila kamu beredah, walaupun sudah habis tempoh edah, tapi kamu masih boleh menuntut di mahkamah nafkah edah. Okey? Sampai berapa tahun tu? Berapa tahun pun masih boleh tuntut. Yang penting si suami tu masih hidup. Yang sebab apa? 3 bulan punya tu? Yes, yang 3 bulan selepas bercerai itu. Kamu masih boleh tuntut nafkah edah. Okey? So maksudnya apabila kamu sudah tuntut nafkah edah, berkemungkinan kamu ni masa dalam perkahwinan tidak diberi nafkah secara konsisten. So apabila tiada nafkah secara konsisten daripada kamu mula nikah sampai bercerai, maksudnya ada tunggakan nafkah di sana. Apabila ada tunggakan nafkah, isteri tu boleh membuat tuntutan tunggakan nafkah di mahkamah syariah setelah mendapat nafkah edah. Kenapa mau tunggu nafkah edah? Sebab kita mau tahu berapakah nilai yang telah ditetapkan oleh mahkamah bagi nafkah edah, dan nilai nafkah edah tu akan didarab dengan
tunggakan nafkah semasa. yang kamu tidak dibayar. Okey. So maksudnya kamu boleh tuntut nafkah edah dan boleh buat tunggakan nafkah isteri. Seterusnya, apa lagi yang kamu boleh klaim ataupun boleh tuntut di mahkamah? Kamu juga boleh tuntut nafkah anak. Okey? Nafkah anak tu berapa kamu mau tuntut? Okey. Untuk tuntut nafkah isteri, nafkah anak apa semua ni, dia ada isu di sana ialah berapakah nilai yang sepatutnya. Yang itu tak payah risau. Nilai yang sepatutnya nanti tu kamu boleh tanya peguam syar'i yang handle kes kamu. Sekarang uncle cuma mau explain General. apakah tuntutan yang boleh Kamu bekas buat. isteri atau ibu tunggal tu tuntut terhadap bekas suami Supaya dia. kamu boleh move So on. kalau yang tadi isteri, nafkah edah dan tunggakan nafkah, anak pun sama. Kamu boleh tuntut nafkah anak dan tunggakan nafkah anak. Sekiranya semasa dalam perkahwinan, suami juga culas ataupun tidak konsisten dalam membekalkan atau memperuntukkan nafkah anak. Seterusnya, apa lagi tuntutan kamu boleh buat adalah hak jagaan anak atau lebih dikenali di mahkamah dengan hadanah. Itu dapat duit kah? Hadanah tidak dapat duit, tapi dia dapat hak jagaan anak. Sebab apa? Untuk tuntut nafkah anak, sebaik-baiknya si isteri itu membuat hadanah dahulu, hak jagaan anak, barulah memohon nafkah anak. Okey? So disitulah ada kekuatan. Kenapa perlu bayar nafkah? Sebab kamu sudah mendapat tuntutan hadanah. Tapi tidak semestinya kamu tiada tuntutan hadanah, tidak boleh minta nafkah anak. Cuma ini dari segi susunan. Okey? Yang kelima tu tadi adalah tuntutan nafkah anak. Selepas membuat tuntutan nafkah anak, apa lagi yang kamu boleh tuntut? Itu adalah muta'ah. Banyak orang yang tidak faham apa maksud muta'ah ni. Ada yang pikir nikah muta'ah lah. Jadi muta'ah yang dimaksudkan di dalam mahkamah syariah bagi seorang isteri ni adalah tuntutan sagu hati disebabkan berlakunya perceraian. Okey? Maksudnya kamu boleh tuntut muta'ah kepada bekas suami disebab berlakunya perceraian tu. Di mana perceraian ni berlakunya ini disebabkan oleh si suami. Okey, bercerai walaupun isteri minta cerai fasal lah bla 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 bla, tapi punca perceraian adalah daripada suami. Apa yang punca perceraian bukan dari suami? Contoh yang bukan daripada suami macam huluk lah. Contohnya si perempuan ni dia minta cerai, dia tidak suka sudah sama lelaki ni sebab dia suka lelaki lain. Yang itu dia Yang bayar tidak layak. tu? Yes, dia tidak layak pun untuk tuntut muta'ah. Disebabkan perceraian tu bukan disebabkan oleh si suami. Contoh lagi dalam cerai li'an tu, janganlah mau tuntut muta'ah sedangkan kamu melakukan zina. Contohnya, kan? Terbukti. Lepas tu laki kamu tuntut li'an. Yang itu tidak sesuai lah. So, okey. Muta'ah adalah hadiah ataupun sagu hati selepas berlakunya perceraian. Berapakah nilainya tu? Okey, boleh rujuk peguam syar'i yang handle. Cuma uncle mau kasih tahu, tuntutan tertinggi setakat ini di Malaysia adalah sebanyak 3 juta ringgit. Di mana seorang bekas isteri ni menuntut terhadap bekas suaminya sebanyak 10 juta ringgit, tapi hanya mahkamah membenarkan tuntutan muta'ah tu 3 juta. Maksudnya tinggilah. Ini melibatkan orang pasangan yang berprofil tinggi, Ya. berkenamaan lah. Kalau orang di kampung tak boleh lah apa begitu. Ya, dia kena bersesuaian dengan kemampuan si suami. Seterusnya, apa lagi yang kita boleh tuntut di mahkamah? Harta sepencarian. Ini yang banyak orang confuse, banyak yang kena ugut. Ni ibu tunggal oleh si bekas isteri, dia cakap macam gini. Kau ingat kau boleh tuntut harta sepencarian? Kau nak kerja. Kau tidak kerja satu sen, kau pun tiada bayar ini rumah, ini tanah yang aku beli, ini kereta yang aku beli, kau tiada hak untuk tuntut. Okey, itu cuma statement si lelaki. Dalam undang-undang syariah, kena faham ni, apa-apa harta yang diperolehi semasa di dalam tempoh perkahwinan
dan harta itu adalah nama pasangan, sama ada suami atau isteri, itu merupakan harta sepencarian. Walaupun si isteri hanya suri rumah semata-mata, tidak mempunyai pendapatan, isteri juga berhak untuk mendapat harta sepencarian daripada suaminya. Faham? Maksudnya walaupun ibu-ibu tunggal ni tiada satu sen menyumbang di dalam harta tersebut, paling senang suri rumah lah. Suri rumah, dia masih berhak untuk tuntut harta sepencarian. Make sure harta tu beli masa dalam tempoh perkahwinan dan masih nama si suami. Jangan pula kamu tuntut harta sepencarian ni nama bapa mentua kamu lah, mama mentua kamu lah, nama ipar lah. Itu tidak boleh. Okey? So, apa lagi tuntutan yang lain seterusnya yang boleh dituntut? So, uncle pun sudah sebut tadi sampai 6 sudah. Muta'ah sudah. Muta'ah sudah, harta sepencarian sudah. Ganti rugi. Yes. Kamu juga boleh menuntut apabila bercerai, membuat satu tuntutan ganti rugi perkahwinan. Apakah yang dimaksudkan dengan ganti rugi perkahwinan? Okey, ini khasnya bagi ibu tunggal yang berkerjaya. Contoh di dalam masa perkahwinan tu, dia ni government servant atau orang kerja swasta yang boleh buat loan. Di mana dia buat loan pribadi ni atau pinjaman ni khas untuk si suami dia. Suami dia cakap, kau loan dulu untuk saya starting business, modal lah, apalah. So si isteri ni pun ikutlah loan 50,000 di mana-mana. Kalau macam di Sabah tu konon mungkin bank rakyat, Sabah kredit lah, mana-mana tempat loan lah. Lepas tu tiba-tiba berlaku perceraian. Bila berlaku perceraian, memang si bini ni terpaksa bayar mengikut tempoh loan yang sudah dia sign. Mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun. Duit sudah habis pakai. Duit sudah habis pakai oleh si suami. So, jangan risau. Benda ini masih boleh dituntut di mahkamah syariah. Perlu buktikan semua dokumen pinjaman tu dan transaksi duit itu diserahkan kepada si suami. Okey. So, bagi isteri-isteri yang masih belum pun bercerai, berhati-hati dengan membuat loan pribadi. Kalau kamu buat loan, tolong serahkan duit itu melalui transfer ke akaun bank suami sebagai bukti kamu buat loan dan serahkan kepada suami. Sebab benda ni kamu akan ada masalah semasa perbicaraan apabila kamu memberikan secara tunai, di mana pembuktian pemberian duit pinjaman tersebut terhadap suami itu kamu perlu buktikan sangat-sangat. Tidak harapan nak kalau bagi cash? Ada harapan. Sebab apa? Cuma harapan tu tipis. Jadi di sini bagi suami yang meminjam duit melalui loan kamu, pastikan kamu serah wang tu melalui transaksi bank. Kamu masukkan ke akaun bank pribadi dia. Dia sikit kah, dia banyak, dia sikit kah, banyak kah, itu adalah bukti. Sebab nanti kamu beli print di bank, kamu ada buat transaksi pemberian wang pinjaman tersebut. Jadi macam mana kalau yang suka jual emas bini tu? Itu pun sama. Maksudnya sewaktu kamu dalam perkahwinan, suami kamu ni selalu pinjam kamu punya barang kemas untuk gadai. Dapatkan slip gadaian untuk kamu tuntut di mahkamah, di mana si suami ni banyak gadai emas kamu. Tapi kalau dia cakap untuk keperluan anak-anak juga macam mana? Sebab apa? Keperluan anak-anak itu adalah tanggungjawab suami. Ada yang menjadi isu ni begini. Suami ni dia kasih beli emas. Dan emas tu dia cakap dia yang punya. Tidak. Di dalam hukum atau undang-undang, apabila emas telah dihadiahkan kepada si isteri, maka emas itu merupakan hak isteri. Okey? Tiada orang beli emas, dia bilang dia punya. Barang kemas dihadiahkan kepada isteri itu suami punya, kasih pinjam. Lainlah kalau dia beli jongkong emas, itu mungkin boleh dipertikaikan. Tapi ini dia beli rantai cincin, hadiah untuk si isteri, konon celebration hari jadi lah, celebration anniversary lah, apalah. So itu merupakan hadiah. Bila hadiah
daripada suami itu adalah hak si isteri. Apabila dia menggadai dan mendeklar itu dia punya, dia yang beli, itu adalah salah dari segi undang-undang. Contoh, barang yang sudah kamu bagi sama orang, kamu tidak boleh ambil balik. Itu buruk siku. Jadi, jadi maksudnya, emas yang digadaikan tu adalah milik kamu, biarpun dibelikan oleh si suami. Maksudnya kamu masih boleh klaim di mahkamah tentang ganti rugi perkahwinan melalui gadaian ni. Okey. So ini adalah tuntutan-tuntutan yang kamu boleh buat di mahkamah syariah. So apa-apa tuntutan ni yang mendapat wang ni, kamu bolehlah jadikan itu sebagai modal untuk kamu meneruskan kehidupan selaku ibu tunggal. So ada lagi satu isu, orang cakap macam mana mau tuntut. Pasal itulah dia bercerai sebab dia tidak kerja. Suami itu tidak bekerja. Okey. Begini, isu suami bekerja atau tidak di dalam nafkah anak, dia boleh dituntut. Sebab apa? Seandainya seorang bapa tu dia tidak bekerja, ahli keluarga terdekatnya akan dituntut oleh mahkamah. Nafkah anak jalan. Nafkah anak. Jadi tidak payah risau, kamu kena tuntut juga untuk nafkah anak. Di dalam bab nafkah anak, kita tidak peduli dia ini kerja atau tidak kerja. Sebab itu merupakan tanggungjawab seorang bapa kandung yang dinasabkan. So, dinasabkan. Ingat bapa yang dinasabkan. Jangan pula ibu tunggal ni silap dalam menuntut nafkah anak bagi anak yang tidak dinasabkan. Walaupun itu anak dia. Yes. Di dalam undang-undang, seorang bapa yang tidak dinasabkan tidak dipertanggungjawabkan untuk membayar nafkah. Kesian juga tu. Kesian. So, pastikan kalau kamu buat tuntutan anak ni nafkah, pastikan itu bapa yang dinasabkan. Uncle tahu dia bapa kandung, tapi apabila bukan bapa dinasabkan, dalam undang-undang syariah, dia tidak dipertanggungjawabkan dalam membayar nafkah. Maksudnya, nafkah itu adalah ditanggung oleh ibu kandung. So, harap-harap kita punya sharing pada hari ini, sharing how to move on. Tadi kita sudah cerita pasal apakah jenis cerai yang boleh kamu pilih kalau berlakunya perceraian, mau bercerai. Kalau perceraian itu ialah jalan yang terakhir yang kamu paksa pilih. So, tadi kami dah cakap pasal how you are going to move on secara emosi, psikologi. Lepas tu cara macam mana kamu boleh buat tuntutan untuk selepas perceraian untuk kamu move on. So mungkin boleh cakap pasal e-book. Yes. E-book tuntutan selepas perceraian. Uncle juga akan bagi kamu e-book secara percuma mengenai 9 tuntutan selepas berlakunya perceraian. Dia punya cara macam mana? Caranya ialah just WhatsApp saja dengan uncle ke nombor uncle. Okey. Apa tu nyatakan tempat bermas tautin dengan nama penuh. Kalau boleh janganlah kasih nama nama samaran, nama pindik. Bagilah nama penuh. Ya, janganlah kasih nama Blackpink. Semua itu semua tu akan dirahsiakan. PNC uncle tahu. So kalau mau e-book ilmu tu, bagilah uncle nama yang sebenar. Okay? So, yang baik tu semuanya daripada Allah, yang tidak bagus tu semuanya daripada kami je. Ya, so uncle minta maaf. Dan bini uncle seandainya ada tersilap bahasa, tersalah cakap mungkin, ataupun cara penyampaian ni mungkin kamu tidak berapa berkenan, uncle minta maaf. Tapi tujuan uncle adalah uncle ingin sharing ilmu sebab uncle faham selaku peguam syar'i, ramai wanita yang mengadu sama uncle, beritahu dia tidak mampu untuk hire peguam, tidak mampu untuk mendapatkan konsultasi berbayar. So, inilah inisiatif uncle dengan wife uncle untuk memberikan ilmu atau sharing ni secara percuma di dalam FB. Tapi ini bukan consultation, okay? Yes, ini bukan consultation, bukan just sharing. Sebab apa? Uncle faham ramai lagi wanita ataupun suami-suami yang masih belum faham
mengenai undang-undang tu Dan sendiri. hak kamu. Ya, Uncle tidak nafikanlah ramai sangat yang membuat assumption, walaupun dia dari golongan orang cakap golongan alim lah, tapi masih juga yang terkeliru dengan undang-undang syariah itu sendiri. So, inilah inisiatif Uncle, merupakan satu CSR Uncle terhadap masyarakat ataupun Uncle punya follower di FB. Sebab ada yang cakap macam ada statement kan cakap apa tu nafkah suami nafkah isteri mesti dibayar suami walaupun dia bekerja. So ada orang komen cakap tolong perbetulkan statement ni. Bagi dia isteri yang bekerja tu pun mesti wajib contribute juga dengan keluarga. So dia tulis sana tolong perbetulkan statement ni, dia cakap. Kesian betul sebab benda tu, ingat apabila dalam perkahwinan segala kesemua tanggungjawab tu ditanggung oleh suami dari segi perbelanjaan, walaupun isteri tu bekerja dan bergaji tinggi. Okey, jadi maksudnya di sini walaupun si isteri tu mempunyai pendapatan sendiri, suami tiada hak untuk minta pendapatan dia. Dan tinggi kan lah. Yes. Sebab kamu suami, kamu yang perlu contribute terhadap semua perbelanjaan isi rumah. Kalau kamu rasa kamu ni tidak mampu, jangan berkeluarga. Sebab undang-undang dan hukum syarak mengatakan demikian. Suami yang perlu bertanggungjawab terhadap keseluruhan perbelanjaan keluarga. So okey lah kan, nanti ada in next sharing, ya, kita akan cerita lagi pasal apa-apa benda yang apa-apa mengenai dalam keluarga komen-komen Islam Facebook tu, ataupun undang-undang keluarga Islam. So jumpa lagi. Uncle harap benda ni bermanfaat. Ya, please share. Ya, please share. So sambil kamu enjoy the view. Ya, enjoy the view. So hari ini Uncle berada di Langkawi. Okey, Kedah Langkawi. Datang sini memang best. Cantik-cantik tempat ni untuk buat sharing lah. Ya, sambil bercuti. Okey. So Uncle pun bila Uncle sampaikan tadi tu, Uncle tidak mau tergolong pasangan yang tiada menikmati kehidupan dengan melancong. So Uncle thank you sama Uncle punya wife sebab bawa Uncle pergi Langkawi untuk menikmati percutian kami berdua-dua ni kan. So thank you for my beloved wife sebab bawa Uncle pergi apa nama dia ni, pergi Langkawi. Jadi bulan depan lagi lah. Itulah ni. Ini satu semangat untuk Uncle lebih rajin untuk cari rezeki supaya boleh pergi lagi apa ni, tempat-tempat yang menarik di Malaysia ni. So I'm so happy because di sini kalau kita nampak ramai orang melancong, terutamanya orang tempatan kan. Iyalah bah, sebab mana lagi mau pergi. Ya, very nice place. Walaupun Uncle kita orang Sabah ni banyak betul pantai. Betul. Tapi Langkawi best dia juga. Sangat dimajukan. Ya. Very different with Sabah, walaupun kita ada pantai Tanjung Aru, pantai Dalit, kita Teluk punya pantai Likas. Sangat cantik pantai kita. Ya. Tapi sayang tidak dimajukan. Tidak seperti Langkawi lah, itu saja. Ya. So okey lah kan. So okey, kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Uncle doakan ini Uncle istiqomah buat sharing. Ya, Uncle sangat susah buat sharing. Ya, so please doa untuk Uncle untuk meneruskan secara istiqomah benda ni. Jadi kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye.